Sentiasa bertaubat. Itu sebabnya kita kena lazimkan pada mulut kita istighfar. Astaghfirullah. Sahabat pernah tanya, kaifa nastaghfir ya Rasulullah? Macam mana cara nak istighfar? Nabi ajar astaghfirullah. Tu je Nabi ajar. Paling simple, paling senang, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Nak rajin lagi, astaghfirullahalazim. Tambah lagi. Nak rajin lagi, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rajin lagi, astaghfirullah innallah kana tawwaba, astaghfirullah innallah kana tawwaba. Rajin lagi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Astaga Nabi tak ajar. Astaga, dia tak ada Nabi tak ajar. Ya? Nah, astagfirullah, astagfirullah. Satu kali istighfar terpadam satu titik hitam dalam hati. Astaghfirullah, padam lagi. Astaghfirullah, padam lagi. Itu sebab kena hari-hari istighfar. Itu sebab orang yang lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, terus bangun, balik, dia sombong dengan Allah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan oleh tuan pengurusi acara, barisan kepimpinan masjid, kepimpinan tempatan, ketua-ketua, ya. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sampai juga saya ke kampung ini, simboliknya dapat tanjak, cuma tak dapat parang. Bagilah parang sekali baru jadi. Katanya kampung Tanjung Parang kan. Jadi kan, kenalah bagi parangnya sekali baru jadi ya. Kalau saya tahu colornya macam ni, saya pakai ke baju batik lain kan. Saya banyak betul baju batik, saya suka design dia. Suka design dia. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ni hidup kita, matlamat kita dalam dunia ni, semua orang nak bahagia. Dan bila sebut aja bahagia, mudah-mudahan bahagia dunia akhirat. Walaupun perangainya tak macam nak bahagia akhirat. Kan? Kebanyakannya semua sebut bahagia, mudah-mudahan berbahagia dunia akhirat. Berbahagia dunia akhirat. Tetapi kan kehidupan manusia ni sebenarnya sementara. Di dunia ni sementara, tetapi macam mana pun kita nak bahagia. Tu sebabnya kalau dalam hidup kita ni 3 je matlamat yang paling utama. Matlamat yang paling utama, yang pertama nak kejar apa? Apa yang disebut sebagai nombor 1 adalah hidayah. Kenapa kita kena kejar hidayah walaupun nama isteri kita Hidayah? Kenapa? Kenapa? Sebab dengan hidayah kita dapat beza benda buruk dengan benda baik. Kalau tak ada hidayah, benda buruk rasa baik, benda baik rasa buruk. Datang masjid rasa pelik. Dia kata nanti orang cakap apa pula kalau aku tiba-tiba pergi masjid. Dia jadi masalah. Ada orang hari ni disebabkan Samsul Debat datang, dia tolak ke tepi semua tu. Hari ni pertama kali dia datang masjid. Ada. Jangan nak terasa kan. Buat tak tahu je, buat tahu kan. Buat macam hari-hari datang masjid tu kan. Jadi hidayah ni mustahak. Hidayah ni supaya kita dapat beza benda buruk dengan benda baik. Kita tak nak nanti dah terlampau biasa buat benda tak baik, benda tu dah jadi biasa dekat gitu. Dah biasa beli nombor ekor. Kejap kena, kejap tak, kejap kena, kejap tak kan. Dia kalau kena tu jadi masalah tu, jadi dia jadi biasa. Hobinya setiap hari lepas sembahyang sunat duha, dia pergi beli nombor ekor. Dia kata ini ikhtiar ustaz, dia kata. Ada orang macam tu. Jadi maknanya ada masalah pada ibadahnya.
Sebab ibadah sepatutnya memberi kesan pada tingkah laku dan perbuatan kita. Hidayah nombor satu yang kita kejar. Yang kedua, kejarlah apa yang disebut sebagai maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Melainkan ada orang dekat dalam masjid ni, orang kampung Tanjung Parang ni, ada orang yang kampung sebelah pun datang ni, saya tahu. Ada orang yang berani angkat tangan. Angkat tangan sekarang. Alhamdulillah Ustaz, sepanjang tahun 2022 hari tu belum ada dosa lagi. Tolong angkat tangan. Tak berani kan? Tak apalah, setakat pagi tadi sampai sekarang belum ada dosa pun tak berani cakap. Tadi Samsul Lebak sampai pemengumpat dah. Lambatnya. Pukul berapa sampai ni? Wah, on time. Bila sampai pula tingginya. Mengumpat lagi. Kan? Dalam TV nampak tua. Wah, asap betul. Ada juga tu. Ada juga. Pakai pula tergolok. Nampak macam pengantin pula. Contohlah kan. Jadi mak dia kata, kita ni tak lari daripada buat salah. Nabi kata apa? Sesungguhnya manusia itu berdosa. Dan sebaik-baik manusia berdosa adalah manusia yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa bertaubat. Itu sebabnya kita kena lazimkan pada mulut kita istighfar. Astaghfirullah. Sahabat pernah tanya, kaifa nastaghfir ya Rasulullah? Macam mana cara nak istighfar? Nabi ajar astaghfirullah. Tu je Nabi ajar. Paling simple, paling senang, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Nak rajin lagi, astaghfirullahalazim. Tambah lagi. Nak rajin lagi, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rajin lagi, astaghfirullah innallah kana tawwaba, astaghfirullah innallah kana tawwaba. Rajin lagi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Astaga Nabi tak ajar. Astaga, dia tak ada Nabi tak ajar. Ya? Nah, astagfirullah, astagfirullah. Satu kali istighfar, terpadam satu titik hitam dalam hati. Astagfirullah, padam lagi. Astagfirullah, padam lagi. Itu sebab kena hari-hari istighfar. Itu sebab orang yang lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, terus bangun, balik, dia sombong dengan Allah. Nah, kan? Dia tak istighfar. Melainkan dia sakit perut. Hari-hari pula sakit perutnya. Asal lepas bagi salam je sakit perut. Bagi salam je sakit perut. Itu sebabnya saya tak menolak ceramah di masjid ni. Sebab saya difahamkan memang setiap hari, setiap waktu, terutamanya subuh, memang macam ni lah ramai. Saya dengar macam tu lah. Saya dengar macam tu lah ya. Kalau tengok semangat dengan tergolok dengan apa? Dengan baju kebangsaan tu, nampaknya memang ada harapan lah. Kan? Bayangkan dekat saya ceramah di Felda Palung 14 tak silap saya. Dia buat satu skim. Siapa anak-anak yang bersekolah datang solat subuh dapat duit belanja RM3. Dia bagi untuk bantu. Bagi galakkan. Jadi bapaknya pergi. Bapaknya pergi biar dapat duit belanja. Alhamdulillah, anak-anak semua pergi. Bapaknya tak pergi. Bayang kan. Lepas tu siapa yang dapat solat di masjid 40 hari berturut-turut layak untuk cabutan bertuah motosikal, skuter. Betul? Dia nak ajar anak-anak istiqamah ni datang ke masjid. Mudah-mudahan dengan sistem macam tu dia akan menjadi datang seronokkan sendiri nak datang. Macam tu sekali lah. Ya. Minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita banyak dosa. Dan yang ketiga, kejarlah apa yang disebut sebagai rahmat. Rahmat ni nak dapat rahmat Allah, tak ada cara lain. Hidayah, maghfirah, rahmah. Rahmah ni nak dapat, tak ada cara lain. Caranya adalah beribadah banyak-banyak. Hanya dengan rahmat Allah kita boleh masuk syurga. Semua orang nak masuk syurga, tak ada siapa pun berani je. Adalah yang cakap tu kadang, tak apa weh, kita masuk neraka pun tak apa, sebab biasanya umat Nabi Muhammad lalas masuk syurga juga.
Berani dia nak test masuk neraka. Kan? Bayangkan. Satu ketika Jibril turun daripada langit, dia beritahu kat Nabi. Dia beritahu apa? Dia beritahu, ya Rasulullah, kenapa engkau? Aku tengok engkau macam takut aja. Memang tadi aku terlihat, aku ternampak Allah memerintahkan penjaga neraka agar menyalakan nyalaan api neraka selama 1000 tahun. Bayangkan daripada merah menjadi warna putih. Kemudian dinyalakan lagi sama 1000 tahun daripada putih sampai menjadi hitam. Kalau terbuka lah sedikit pintu neraka itu walaupun sebesar lubang jarum, hancur dunia ni. Bayangkan. Dengan tahap tu, tak apa, masuk neraka kejap-kejap. Siapa kata kejap? Kan? Neraka bukan main lagi. Tu sebab heran bila orang nyanyi lagu Lautan Api Sanggup Kurenangi. Dia kata kan? Minum kopi O pun bertiup. Cerita. Kan? Minum kopi O pun tiup. Kan? Jauh-jauh datang air kosong bagi. Bayangkan. Air sejuk. Terima kasih, syukur saja je kan. Saya ceramah dekat mana tau? Saya ceramah kat Pulau Pinang. Saya sebut kurang-kurang kopi O ais. Sampai kopi O ais tu. Ni saya sajalah contoh, ke mana tahu. Kan, saya cuba. Kita cuba aje kan, cuba aje. Kan. Jadi apa-apa pun setiap manusia kalau nak bahagia dunia akhirat, Al-Quran dan Sunnah merupakan panduan dan ikutan kita. Itu sebabnya ada satu lagu nasyid, Quran dan Sunnah panduan kita, Nabi Muhammad ikutan kita. Macam tu kan. Jadi mana kata semua tu panduan asas. Nabi sebut dah, setelah ketiadaanku nanti aku tinggalkan kalian dengan 2 perkara. Kan? Dan seandainya kalian berpegang kepada kedua-duanya, nescaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah dia Al-Quran dan Sunnahku. Nabi dah pesan dah tu. Jadi jangan pening-pening kepala. Sekarang ni dah tak ada sebab dah. Dekat masjid pun banyak Quran. Dekat luar pun banyak Al-Quran. Beli secara online. Ada Al-Quran tu siap bagi terjemahan. Siap bagi tahu hukum tajwidnya. Dan begitu juga beritahu sebab ayat ni turun. Siap, lengkap dah sekarang. Ada satu Quran tu, tekan button, mengaji Quran tu. Orang tu tak ngaji, Quran tu ngaji. Kan? Siap boleh pilih. Imam dekat Mekah ni, Imam Masjid Nabawi punya suara. Mana satu nak pakai? Sampai macam tu sekali lah. Sampai macam tu sekali. Nak dengar siapa yang nak dengar imam-imam tu mengaji. Bayangkanlah contoh. Jadi makna kata tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekarang ni dah tak ada alasan. Jadi asas rahsia dalam menuju kehidupan bahagia sama ada dunia maupun akhirat, berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan hadis. Al-Quran firman Allah yang diturunkan kepada manusia menerusi Nabi kita. Kitab ini mengandungi pedoman hidup manusia dan akan memberikan kita petunjuk menuju ke arah kebahagiaan. Tu sebab kadang-kadang orang kita ni kan, kadang-kadang, kenapa engkau tak menutup aurat? Belum dapat petunjuk. Ada orang Melayu, tak tahulah di sini pakai istilah apa. Orang Melayu di Semenanjung kadang ada sebut apa? Belum sampai seru. Sini pakai istilah tu juga ke tak? Dia nak percaya kalau sampai seru tu macam mana? Kereta tiba-tiba accident, terbalik kereta tu. Dia merangkak keluar, dia hidup lagi. Tu maknanya sampai dah petunjuk tu. Maksud dia macam tu. Contoh, tiba-tiba tengah mengayuh sampan, datang buaya kiri kanan, krap, habis dia ngapkan perahu tu habis, dia selamat sampai ke darat. Itu petunjuk. Mujur tak mati terus. Kan? Jadi jangan tunggu jadi macam tu, jangan tunggu jadi tragedi. Itu petunjuk, bukan. Sebenarnya kalau kita sebut belum dapat petunjuk, maka persoalannya, tidak cukupkah Al-Quran menjadi petunjuk kepada kita? Dalam Quran dah bagi tahu, Nabi pun bagi tahu kat kita. Kenapa kita kena menutup aurat? Nabi sebut akan tiba masanya nanti. Kan? Akan tiba masanya nanti umatku berpakaian tapi sebenarnya dia telanjang. Apa maksudnya tu? Dia berpakaian tapi sebenarnya telanjang. Apa sebabnya begitu? Apa sebab? Adakah dia pakai baju saja, bawah dia biarkan Angry Bird yang kelihatan? Tak, dia pakai baju tapi dia ketat-ketat.
Senat, baik lelaki maupun perempuan, sama. Orang lelaki kadang-kadang pergi gymnasium, ambil gambar ototnya, nampak pusat. Salah ke tak salah? Salah. Orang perempuan pakai baju ikut bentuk badan, jangan lupa Allah suruh tutup aurat, bukannya balut aurat. Balut macam balut nangka, ketat betul. Dahlah ketat, di dadanya ada tulisan. Kita yang nampak daripada jauh tu dah lah ada tulisan. Dia ada manik-manik macam tu, menyala-nyala tulisan. Kita ni yang dah daripada jauh ni kenalah baca apa yang ditulis tu. Dah dekat baru perasan rupanya tulisan tu tulis apa tengok-tengok. apa yang kita nanggar ya, kan? Nampak tulisan tu. Bila kita nampak apa tu tengok, astagfirullahalazim. Lepas tu budak tu pun menjeling. Dia pun pusing belakang. Rupanya dekat belakang pun ada tulisan lain. Kalau nak cakap. Bahaya betul baju budak-budak sekarang. Bila tegur, mana kau dapat baju ni? Pasal malam banyak. Mak kau tak marah ke? Mak tak marah? Mak pun ada satu. Tapi maknya pakai di rumah untuk ayah. Yang kamu ni pakai untuk siapa? Kan? Itu masalah dia. Jadi itu sebabnya penting berpegang teguh pada Al-Quran supaya dada akan sentiasa lapang dan bersinar penuh dengan petunjuk dan cahaya kebahagiaan. Setiap yang Allah perintahkan kepada manusia ianya bernilai pahala yang merupakan satu yang mampu membuat hati seseorang bahagia. Apa Allah Ta'ala suruh kita buat, nilainya pahala. Hati akan tenang dan bahagia. Solat tenang dan bahagia. Tapi cara solat kena betul. Itu sebabnya bila nak sebut mengejar, mendapatkan kesempurnaan ibadah, 4 perkara kena ada. Pertama, mesti dengan ilmu. Kedua, mesti ikhlas. Ketiga, ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Keempat, mestilah dimulakan dengan niat. Maknanya dengan 4-4 ni salah satunya ilmu. Kena belajar. Kan? Mana yang tak tahu kena belajar. Macam saya sendiri pun ada yang tak tahu, saya belajar. Saya tanya pada rakan-rakan, tanya pada guru-guru yang lebih pandai, yang lebih tahu. Saya tanya. Kita bukannya tahu semua. Kita tidak sempurna, kan? Kita kena belajar dengan orang lain. Solat, puasa pun kena belajar. Semalam tiba-tiba kena masuk RTM, kena ceramah tentang Ramadan dan Syawal. Belum berapa lagi. Tapi semalam cara ceramah tu macam penat puasa betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena tengok balik nota-nota lama, cari balik tentang Ramadan. Kan? Sebab apa? Sebab nak pastikan yang kita kongsikan itu betul. Nampak tak? Kena belajar. Mesti dengan ilmu. Puasa tanya orang, macam ni boleh tak? Macam ni. Tiap-tiap tahun soalan yang ditanya. Korek tai hidung batal ke tak batal? Tiap-tiap tahun tanya soalan yang sama, mengharapkan jawapan yang berbeza. Kalau setakat nak bersihkan, tak ada masalah. Kan? Orang ni, korek tai hidung, hingus ni, makin lama, tahulah bulan Ramadan kan panas. Berkerak kawan. Keras je. Anak tu nak bersihkan, jangan. Sesungguhnya kamu berpuasa. Tahan. Hidung dah tersumbat sebelah sini, bernafas pakai sebelah sini. Lepas tu tidur belah sini, belak kering. Dah dua-dua hidung tertutup. Terkeluar dari hidung. Habis orang ni dua-dua hidung tertutup, bernafas pakai mulut. Bayangkan.
Sebenarnya boleh tak setakat nak membersihkan, tak ada masalah. Jangan dijolok tu sampai hilang mati hitam, itu tak boleh. Dia punya feel kan, itu tak boleh. Faham? Bayangkan banyak kan yang kita kena belajar dan kita kena tahu. Kan? Sesuatu yang mampu menjadikan seseorang tu bahagia dan tenang dalam mengejar kebahagiaan hidup di akhirat, memperbanyakkan perbuatan yang mendatangkan pahala, jauhi larangan Allah, nescaya kita akan hidup dalam keadaan tenang dan bahagia. Nampak tak? Jauhi. Kerana macam baru-baru ni saya baru balik pada umrah 3-4 hari lepas, baru balik pada umrah. Ramainya orang. Ada yang tak tahu. Ada pula yang cakap, kau nak pergi umrah, sampai sana kau buang semua benda-benda yang tak elok tu. Dia kata sampai kat sana buang semua benda-benda tak elok. Apa kau ingat Mekah dengan Madinah tu tong sampah? Nak buang-buang siap-siap di sini. Bersihkan hati sebelum pergi. Kan? Pergi ke sana, rebut peluang pergi beribadah seolah-olah itu saja peluang yang ada. Tak mampu pergi haji sebab lambat lagi, ikut giliran lambat lagi, tak apa, pergi umrah dulu. Pergi umrah, buat apa yang kita mampu buat. Sedekah dekat sana, ambil peluang. Iya. Siapa yang baru daftar haji tahun ni, siapa yang baru daftar hari ni, insya-Allah dia boleh pergi haji pada tahun 2137. 3 kali mati hidup tak boleh pergi. Mati hidup. Belum mati balik. Kan? Saya pergi ramai betul orang. Ramai sangat. Orang Malaysia pun ramai. Sahabat-sahabat daripada Sabah pun ramai saya jumpa. Daripada Sabah, Sarawak ramai saya jumpa. Alhamdulillah. Kan? Jadi makin lama makin ramai. Harga makin mahal. Itulah dia. Harga makin mahal. Tapi alhamdulillah orang tetap ramai pergi ke sana. Rezeki Allah akan bagi kat kita kalau kita nak pergi. Ikhtiarkan. Jangan cakap aku ni lambat lagi, belum terbuka hati lagi, dia kata. Buka hati itu postmortem. Dah kena bedah nanti kan. Nah, sebenarnya kalau kita nak usahakan, insya-Allah Allah mudahkan. Kadang-kadang tak sempat, baru nak fikir nak pergi, ada orang sponsor pula. Kenapa itu? Ya? Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itu dia contohnya. Jangan kita salah faham. Jauhi larangan. Jauhi larangan. Dekat sana jadi baik, sembahyang setiap waktu. Cakap apa benda baik-baik aja. Tak sangka kawan tu macam tu. Tak baik. Dekat Mekah, kita dekat sini kena sabar. Sampai dekat kampung Tanjung Parang, kan? Berubah dengan parang-parang dia keluar balik. Contoh, marah saja, sabar. Yang kita sabar tu bawa sampai ke sini. Yang benda-benda baik bawalah balik. Kan? Jauhi larangan Allah, insya-Allah kita akan tenang. Ni yang dilarang Allah tu juga yang kita buat. Jangan tamak. Jamuan yang dah disediakan tu makan seorang sikit. Jangan tamak. Jangan bawa lebih. Sebab dekat rumah ramai yang belum makan. Jangan kira macam tu. Faham? Makanan penceramah tak apalah, lebih sikit. Tak apa. Kan? Kan? Air pun kopi ais. Ni contoh. Contoh. Gurau aja. Kemudian memperbanyakkan rasa syukur. Itu dia. Kan salah satu rahsia untuk hidup bahagia adalah memperbanyakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan hidup keadaan tenang kerana mengingati akan nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Jangan sesekali merungut dengan dugaan dan juga ujian yang menimpa. Sesungguhnya itu semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, berlakunya dengan izin Allah. Kita sebagai manusia hanya perlu berdoa. Maka demikian itulah manusia, perlulah kita mengamalkan perkara-perkara yang baik agar kita dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat. Maknanya syukur. Allah Taala sebut, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surah Ibrahim ayat yang ke-7.
Kalau kamu bersyukur, aku akan lipat gandakan, aku tambahkan rezeki kamu, nikmat kamu Allah tambah lagi. Tapi kalau kamu kufur, azabku amatlah pedih. Bayangkan. Kalau syukur, Allah bagi lagi. Tapi kalau kamu kufur, Allah bagi azab pula. Apa sebab? Sebab tanda-tanda syukur itu, kata Imam Al-Ghazali, ada 4. Pertama, lisan dia sebut Alhamdulillah. Kedua, hatinya memperakui. Siapa bagi nikmat? Allah bagi. Yang ketiga, tindak tanduk perangainya, dia jaga salat, dia jaga puasa, dia jaga ibadah dia. Itu juga tanda syukur. Dan yang keempat, memelihara nikmat supaya tidak rosak. Itu juga ada merupakan syukur. Contoh, penduduk kampung ni, bukan senang nak dapat masjid seindah ini. Dapat masjid, kapetnya tebal, kalau sujud terbenam muka. Dengan aircon lagi, bayangkan aircon pasang, kipas pun berputar. La ilaha illallah. Dah lah pasang aircon, buka pula pintu. Bayangkan. Punya kayanya, duit banyak. Kan? Bukan senang macam ni. Contoh lah kan. Jadi mana nak tunjukkan? Dah ada nikmat, dah ada masjid, tapi tak pergi. Kufur. Kan? Jadi, kalau boleh datang, datang. Sebenarnya jangan sombong orang yang tak pergi masjid. Dia kata aku tak pergi masjid pun Alhamdulillah, duit aku banyak masuk bulan-bulan. Contoh, sebenarnya kita terlupa. Boleh jadi rezeki kita dimurahkan oleh Allah sebab doa orang-orang yang datang masjid. Imam kalau doa dia, muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat. Dia doa untuk semua orang, satu dunia doa ni. Kau tu sebab orang kampung ni pun dapat tempiasnya. Belum pernah lagi imam doa, ya Allah, kau sejahterakanlah mereka, aku dan makmum yang hadir saja ya Allah. Yang lain tu pergi mampus lah. Mana ada? Mana pernah imam doa macam tu? Berikanlah keberkatan kepada kami penduduk-penduduk kampung ini ya Allah, dalam kurungan yang hadir saja. Tak ada. Untuk semua. Nampak tak? Itu sebabnya jangan sombong-sombong. Faham Ada motosikal, boleh bawa pergi masjid, bawa lah. Saya motosikal baru. Dia sungkupnya, dia balutnya. Balut dengan plastik motosikal tu. Sanggup jalan kaki. Teruk sangat. Bawa aje lah. Nanti orang cakap pula saya belagak dengan motosikal saya. Peduli kalau orang cakap. Tengok Samsul Debat. Naik kereta apa? Itu bukan kereta saya, kereta pinjam tu. Nampak tak? Kan? Iya, saya dengar daripada dalam kereta lagi. Oh, nampaknya telah tiba ya. Wah, contoh ya. Cuba kalau aku naik motosikal tadi, dah sampai betul. Kan, contoh lah. Jadi mana kata, peduli kalau orang nak cakap. Saya walaupun dia sewa-sewa, pinjam-pinjam pun, saya okey je, janji sampai. Kan? Saya risau kat tadi. Saya puas tadi membaca tulisan selamat datang tu dekat pokok tu tadi. S I L. Dia tulis apa ni? A. Selamat namanya. Ada lagi D. A. Lambatnya aku nak mengeja kat kampung. T. A. N. G. Selamat datang. Ada lagi B. L. Blok punya. La ilaha illallah, dahsyat. Ada blok-blok sini ya. Janganlah susahkan orang mengeja macam tu. Tak boleh ketua terang selamat datang, tak boleh. Satu kerja pula mungkin. Tapi saya nak berhenti sekali. Cantik gambar tu. Kalau zoom nampak pemandangan dia cantik. Kan? Kalau tak ada huruf tu lah cantik. Tadi kan. Saya nak ambil gambar tadi kat situ tak sempat. Adalah orang lalu lalang kan. Cantik. Jadi makna kata tu dia. Jadi kalau hidup manusia ni kalau nak bahagia, salah satunya itulah dia. Kan? Kita perlu berdoa banyak-banyak, bersyukur banyak-banyak. Bersyukur sebab Allah Ta'ala bagi. Kita, Nabi dah pesan, jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang memberikan nikmat itu. Kita nampak contoh hari ni kan. Tengok Tengok ada orang duduk dekat kerusi, kan? Kan ada orang cakap, untunglah duduk kat kerusi.
Orang duduk kat kerusi tu kalau boleh nak duduk bawah, tapi lututnya dah problem. Lepas tu orang duduk kat kerusi tu pula sonok tengok orang tu. Dah lah duduk bawah, melunjur pula. Dia kata, contoh dah sakit lutut. Melunjur pun sakit hati juga. Tak, setiap orang rezeki beza-beza. Kan? Ada orang tu pula duduk kat luar. Untunglah duduk luar. Kalau balik orang tak perasan. Contoh, duduk luar. Nampak tak? Macam-macam. Ada orang duduk dekat kemah. Untung sambil-sambil dia dengar dia mengumpat lagi. Kata-kata tak apa benda dia cakap tu. Contohlah. Contoh bukan orang sini, tempat lain. Tempat lain. Betul kan? Tak, jadi makna kata setiap orang ni kalau Allah Ta'ala bagi nikmat, kita kena syukur. Malam tadi berapa ramai yang tidur tak sempat minta panjang umur. Terlelap tengok drama apa tu, budak tebing apa? Alah drama tu apa, kasih apa benda. Alah drama sekarang dia apa tajuk? Cik perempuan bawa tak tahu pula menyampah aku. Kan tak kisahlah kan. Jadi mana kata malam tadi terlelap, tengok handphone terlelap, TV terlelap, tak sempat minta ya Allah panjangkanlah umur aku, tak sempat minta. Pagi tadi hidup lagi dan tak ada siapa pun yang bangun pagi tadi ya Allah kenapa aku hidup lagi ni, tak ada. Semua gembira dapat hidup lagi, Allah Ta'ala bagi peluang. Nampak tak? Kita tak minta pun Allah bagi. Nampak? Nikmat. Ada sepupu pada mak saya, dia nampak ada orang aksiden. Dia naik motosikal, dia berhenti, dia parking motor, dia melintas jalan nak tolong orang yang aksiden tu, dia kena langgar. Dia koma 3 bulan. Lepas 3 bulan berdiri sama macam biasa, semua elok, tangan kaki dia berdiri, mukanya parut pun tak ada. Alhamdulillah, sikit-sikit yang luka-luka tu dah mula sembuh. Okey. Tapi Allah Ta'ala tarik satu nikmat dia. Apa dia? Lidahnya tak rasa apa-apa. Bayangkan. Mas bayang kalau makan mi kolok tu tak rasa apa? Tak rasa dengan daging tu, daging kicapnya tu, dengan sambal pedas tu pun tak rasa apa. Telan macam tu je, macam biawak ni. Saya tak pernah lah tanya biawak tu rasa ke tidak. Cuma aku nampak dia telan laju je kan. Macam bayangkan kalau kita hilang tu. Pada kali pertama sepupu mak saya tu makan tu, dia buang pinggan tu, dia marah mula-mula. Sebab tak boleh terima. Sedangkan dia dah terselamat daripada maut. Dia terselamat daripada kesan yang lebih teruk, lumpuh dan sebagainya. Tetapi Allah Ta'ala tarik nikmat, kita tahu nikmat tu macam mana. Bayangkan Allah tarik nikmat suara, batuk sampai sekuat tak keluar suara kan. Saya selalu kena tu kan. Betul tak? Kan susah nak cakap sudahnya. Apa? Yang mendengar tu pula bengap melantun-lantun, bodohnya tak faham. Payah betul. Kan? Kan? Atau Allah tarik nikmat apa? Ingat tak sakit mata? Sakit mata, bengkak macam kena penumbuk, lepas tu keluar kan, tarik tu kejap, kena lap. Susah. Mata nampak macam tu je. Apa lagi? Go out, gaut. Kaki bersihat ni, makan kambing, makan daging, kena je. Sebenarnya makan kambing, sebab makan kambing boleh jadi gaut. Tak lah, boleh je makan kambing, tak ada masalah, cuma jangan makan banyak. Ini masalahnya tak boleh berhenti. Alah, gaut-gaut lah, besok tu go out, kaki dah lurus dah. Makannya saya itu dekat Mekah Madinah, saya makan apa? Kapsah hashish, saya makan anak unta. Menggeletek-ngeletek nyawa sedapnya, macam tu lah. Iya. Kambing, apa, makan kibas golek. Okey, tak go out pun. Iya. Kalau kita makan, kita doa, wa haza min kulli da'in. Mudah-mudahan apa yang aku makan ni jadi ubat. Tu doa dia. InsyaAllah, okey je. Tapi jangan makan racun pula. Nak test tengok, mati ke tak mati. Confirm mati, jangan risau. Tapi betul. Tu dia. Jadi belajar bersyukur.
Kadang nikmat ni, ada orang dia tak boleh duduk. Ada orang duduk payah nak bangun. Ada orang bangun payah nak duduk. Tu sebab bila saya bergambar dengan AJK masjid dulu, ada orang, bukan semua orang boleh duduk bawah tu, tak boleh. Setengah jam dia nak bangun tu. Tarik tu. Perlahan. Allah. Betul kan? Ada orang macam tu. Ada orang berdiri je tak boleh duduk. Ada. Jadi bersyukur dengan nikmat sihat Allah bagi kat kita. Tanda-tanda orang nak mati ni 3 je. Pertama, badan yang tegap sudah mula menjadi lemah. Dah ada belum? Dah ada ke belum? Dah. Badan yang tegak sudah mula menjadi bongkok. Dah ada belum? Dah. Rambut yang hitam sudah mula menjadi putih. Dah ada belum? Standby, apa susah? Macam tu aja kan. Ini kan sibuk kan. Lek lu. Nanti besok, nanti tahun 2023 kita cini. Ingat Allah banyak-banyak. Kan? Ni orang perempuan dah mula dah ni. Orang perempuan dah mula dah. Tahun ni tema kalau apa? Tak lama lagi nak puasa kan. Jadi nak siap dah baju nak kena tempat. Kan? Saya senang je baju ada. Okey je. Tahun ni temanya Sarawak. Kan? Ya, tongkolok pun dah ada. Boleh pakai untuk raya. Kan? Tapi kalau baca khutbah janganlah. Kan? Jadi macam tu lah. Jadi makna kata belajar bersyukur. Walaupun sikit syukur. Saya seronok ni dapat ni. Tengah fikir macam mana nak packing buat balik. Dan kalau aku pakai ni kan naik flight macam melampau pula kat sini. Semua orang cakap, oh daripada kampung Tanjung Parang ni. Agaknya macam tu lah dia cakap. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 9 yang mana artinya sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, iaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya, orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap isteri-isteri mereka, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sembahyang. Maknanya dalam ni Allah dah bagi tahu jalan-jalan nak bahagia. Yang pertama apa? Yang pertama menjaga solat 5 waktu. Jaga solat, jangan pernah melalaikan solat, kerana amalan yang pertama sekali yang Allah Ta'ala akan tanya adalah solat. Tu sebab buat ceramah dalam masjid, dekatkan kita dengan rumah Allah. Mudah-mudahan kita jaga solat. Paling senang datang masjid. Paling senang datang masjid. Kita solat sama-sama, solat berjemaah. Kan? Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 238 yang bermaksud, peliharalah semua solatmu, dan peliharalah solat wusta, solat asar, dan berdirilah kamu untuk Allah dalam solatmu dengan khusyuk. Mana jaga solat kita. Dengan solat dengan khusyuk. Khusyuk ni maknanya dalam solat, buanglah benda-benda lain yang bersifat dunia. Sembahyang subuh pagi tadi, Allahu Akbar. Jadi tak Samsul debat datang ni, tengah sembahyang, Allahu Akbar lah, atas meja rupanya dia baru teringat barang hilang tadi. Dalam sembahyang jumpa barang hilang, dalam sembahyang ingat berduit apa tak bayar lagi. Wah, itulah kadang-kadang kelemahan kita. Yang kedua, jangan pernah membenci. Membenci seseorang walaupun dia berbuat kesalahan kepada kamu. Cubalah untuk mendoakan dia untuk berubah. Nampak orang buat jahat pada kita pun doakan mudah-mudahan dia berubah. Kita kena ubah standard kita. Ini orang buat kita, benci kau, matilah kau, 7 keturunan kau aku takkan maafkan. Wah, 7 keturunan, apa hal keturunan yang tak ada kena-mengena pun kita babit dengan apa? Jangan macam tu. Jangan membenci. Walaupun mereka berlayanan pati, jangan kita benci mereka. Boleh jadi kamu mengutuknya selama 14 hari, tiba-tiba menjadi sahabat kamu. Contoh. Iya kan, mana tahu. Kita pilih ni tak nak ni, orang ni pilih ni tak nak ni, dua-dua dapat. Macam mana tu? Beli barang ni tak nak pilih ni, tak sangka pula dapat free gift. Contoh lah. Yang faham-faham, tak faham sudah. Kan? Macam tu lah. Kan? Itu tak maknanya Allah nak tunjuk kat kita.
Kalau Allah Ta'ala menghendakkan benda itu jadi sebaliknya, dia akan jadi. Nak cakap apa? Suruh kita belajar banyak-banyak. Semua yang Allah bagi ni suruh kita belajar. Hidup kita. Jangan kita membenci satu dengan yang lain. Politik-politik. Pergi pangkah. Sudah. Balik kita kena baik macam ni. Tak kira siapa. Jangan sampai 24 jam politik. Jajak politik. Berhenti-berhentilah. Tempoh berkempen pun sudah tamat. Pilihan raya pun sudah berlalu. Kenapa masih lagi mempertikaikan? Ini masanya untuk kita membangunkan negara. Bahaya kan? Sudah-sudahlah. Telur pun susah nak jumpa sekarang ni. Kan? Sudah-sudah. Maknanya macam ni. Kita bersatu hati. Kan? Berbaik-baik antara satu dengan yang lain. Nabi ajar kita apa? Selagi mana dia Islam, selagi mana dia taat perintah Allah dan Rasul, maka kita wajib baik. Selain pada itu Nabi tak ajar. Kau jangan baik dengan dia ni. Dia ni geng ketua kampung lama. Nabi tak ajar. Kau jangan baik dengan dia ni. Dia ni geng sebelah sana. Nabi tak ajar. Selagi mana di Islam kita kena baik. Ya. Macam itulah. Jadi Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, maka dengan itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara keduanya. Dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Sebab bila ada yang bermusuh dalam masyarakat itu, rahmat tak akan turun kepada masyarakat itu. Bayangkan ketua kampung bergaduh. Ni ketua sini panggil ketua kampung juga ke? Panggil ketua kampung. Penghulu. Bayangkan penghulu bergaduh dengan imam. Tak pening kepala. Bukan sinilah. Penghulu bergaduh dengan imam. Kita nak buat kenduri pun, nak menjemput macam mana? Ajak ketua, ajak penghulu, kau ajak imam. Kalau imam datang, aku tak datang. Tanya imam lah, imam datang imam, kau ajak penghulu, aku tak nak datang. Contoh, kau suruh penghulu je baca doa. Dah orang penghulu lah baca doa. Contohlah kalau macam tu kan jadi susah. Kita pun bersalah. Tapi kita kena damaikan. Imam, Tok Penghulu dia datang, tapi dia nak sangat Tuan Imam datang sebab Tuan Imam je yang boleh layak bacakan doa. Ya ke dia cakap macam tu? Tapi dia nak niat dia tu nak baikkan, memang dia bohong. Dengan penghulu pula dia kata, Tok Penghulu, Tuan Imam memang minta sangat Tok Penghulu datang. Ya, betul. Dia kata kalau tak ada penghulu susah sikit nak bincang apa-apa. Sebab penghulu kan ketua di sini. Ayolah, tengoklah nanti. Datang dua-dua. Assalamualaikum, salam. Tengok, masing-masing ingat betul duduk tu nak baik. Salam. Elok dah. Macam tu. Pernah satu ketika, kalau buka kitab Mekah Syafatul Qulub, digambarkan Nabi datang, pergi pada sekelompok budak-budak muda tengah duduk. Nabi kata, barang siapa yang memutuskan silaturahim, sila tinggalkan majlis ini. Nabi sebut. Dengan tak semena-mena bangun seorang pemuda, dia tinggalkan majlis tu. Pemuda tu pergi mana? Dia jumpa dengan ibu saudaranya sebab dia pernah memutuskan hubungan dengan ibu saudaranya. Bila dia datang jumpa Nabi, dia kata, akulah orang yang kau maksudkan dan aku telah pun berdamai dengan ibu saudaraku. Nabi kata, sesungguhnya orang yang memutuskan satu rahim, rahmat Allah takkan turun pada kumpulan itu. Itu pada masyarakat kita susah. Itu sebab bila bergaduh-gaduh, jatuh kampung. Susah kampung tu nanti. Kita bergaduh dengan orang tu, kita pergi kedai kat depan tu. Sana, kedai makan kan. Tengah-tengah duduk dekat kedai tu, lalu pula dia pun pergi kedai yang sama. Masa ni lah kau nak makan dekat sini. Dah memang kampung yang sama. Itulah kedainya. Betul tak? Jadi jangan kita bermusuh-musuhan. Jangan kita membenci. Ketiga, tunaikanlah zakat, bayar zakat. Kan? Semalam hari terakhir untuk bayar zakat. Ada orang yang tak bayar zakat pendapatan. Orang perempuan. Emas perak yang kita pakai, barang perhiasan kita yang kita pakai ada kiraannya, yang kita simpan ada kiraannya. Jangan disebabkan itu kalian masuk terjerumus ke dalam api neraka. Nak barang kemas, lama tak ada emas. Dah dapat emas tak bayar zakat. Yang kita simpan ada kiraannya. So bawa pergi kat Ustaz zakat minta dikirakan. Faham? Ingat So kira.
Pakai Assalamualaikum Ustaz. Nak ambil gambar dengan Ustaz. Zurab. Gelang kaki pun kecil. Tak padangan tua gelang kaki pun pakai. Kan? Lepas tu ni ketat sikit tak boleh nak buka Ustaz, kena pula gaut. Bengkak kaki rap kan. Contohlah. Iya. Zakat, tunaikan zakat. Orang lelaki jangan ingat zakat tu zakat fitrah aja. Zakat pendapatan kita kena bayar. Suruh dikirakan. Kalau dia kata tak perlu, tak perlulah. Kalau contoh dikira zakat yang kena bayar, contoh kira-kira RM150, bayar 200, lebihkan sedekah, insya-Allah. Lapang hidup kita. Macam tu. Kalau tidak mampu untuk berzakat, ada cara yang boleh dilakukan yang lain. Apa dia? Kalau contoh dia kata tak perlu zakat sebab pendapatan kita rendah, tolak dengan tanggungan kita tak perlu zakat, kita boleh cara lain, sedekah. Macam tu. Kemudian yang keempatnya, tidak berkeluh kesah. Janganlah mengeluh dalam hidup. Aduh, lamanya ceramah hari ni, kaki aku dah penat. Dan jangan risau, saya ni penceramah yang faham. Saya tengok muka pun saya tahu kesanggupannya dengar ke tak. Saya tengok pun saya tahu dah. Cara dia kalau dia dah macam ni, dah mula lutut-lutut tu. Pada tempat lain kan, tu maknanya memang suruh berhenti dah tu. Saya faham kan. Betul tu sebabnya besar pahala ni orang dengan ceramah ni, besar pahala. Tapi mana sama pahala orang duduk tengah orang sandar kat dinding? Tak sama. Ni contoh lah, contoh. Tak payahlah beralih, ni contoh. Dia dah lah dapat dinding, dapat pula almari lagi. Macam tu. Cik bayi tak letak bantal. Contoh. Kan? Jadi makna kata, jangan mengeluh. Kenapa lah macam ni? Kenapa lah? Jangan mengeluh. Contohnya kita keluar nanti tengok selipar hilang, jangan mengeluh. Yang hilang tu bukan selipar sebarang, selipar berceramah pula tu. Contoh lah kan. Nak buat macam mana, dah tak ada rezeki kan, kena terima kan? Balik tengok, Allah, nombor plate pula tertanggal. Syukur, sabar, jangan mengeluh. Kenapalah hidup aku jadi macam ni? Bukan besar sangat pun masalahnya, sabar kan. Laki pakai helmet, perempuan ni pula nampak naik, dah jalan, dia kata pun jalan sampai rumah bini orang bawa ni, contoh. Boleh pula salah pula, siapa ni, dia kata salah kan. Contoh, kerana tak perasan sangat kan, mana tahu motosikal sama. Contoh, jangan berkeluh kesah. Semua Allah Ta'ala bagi itu ada sebab. Jangan keluh kesah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155, dan sungguhnya kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan tanam-tanaman, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar banyak-banyak. Kemudian apa? Menjaga kemaluannya. Jaga kemaluannya, janganlah kita melakukan zina kan. Banyak perkara kadang-kadang kan kita tak mampu menjaga pandangan, pemikiran, ucapan, tindakan. Siapa yang tak jaga berarti dia tidak menjaga agamanya. Kena jaga. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'arij ayat 29 hingga 31, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap isteri mereka, maka sungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari sebaliknya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Jadi jaga. Dah ada isteri, jangan risau. Isteri itu akan melayan kita sebaiknya. Orang perempuan pun jangan ambil ringan dalam bab melayan suami. Walaupun suami itu AJK masjid, mereka boleh bersabar, tapi jangan dicuba kesabaran mereka. Kalau nampak suami masuk dalam bilik, jangan tunggu lagi, berlari. Kau diamlah, kau dengar aku cakap dulu. Ini benda mustahak ni. Bila nampak suami tu AJK masjid, nampak muka macam tu, nampak muka zikir ni, Allah, masuk dalam bilik walaupun umurnya dah 63 tahun,
Dia masuk dalam bilik, isteri kena masuk dalam bilik. Abang, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Ada apa-apa yang boleh kami bantu? Maka suami pun kata, daripada subhanallah, subhanallah tadi, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bila orang perempuan ambil ringan, kadang ada orang perempuan, bukan kampung ni lah, tempat lain, ambil ringan pada suami tu, yang muka suami bila pergi masjid muka teruk. Allah, Allah, dah lama diabaikan oleh isterinya. Cakap betul ni. Takutlah Ustaz. Takut apa? Takut mengandung lagi. Umurnya dah 65 agak-agak lah. Kan? Ini betul. Tolong ambil ringan ya. Layanlah suami. Bayangkan dalam satu disebut, layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Tapi jangan saja-saja cari belakang unta. Maksudnya gitu, kalau suami kata on tak on? On. Macam tu. Faham? Ini bagi faham ni. Kadang orang perempuan bagi alasan, saya, jawapan biasa perempuan, saya penat. Kami penat. Ya Allah, bau mulut. Bau mulut suaminya bau bangkai. Orang lelaki pun satu, gosok gigi dulu. Bersih-bersih, wangi-wangi. Betul tak? Lepas tu pakai elok-elok di rumah, barulah selera isteri melihatnya. Ini di rumah pakai rasminya. Dekat sini bukan main lagi, pakai baju Melayu sepasang siap sampin. Di rumah kain plekat tanpa baju. Dalam kain tak ada protection. Isteri masuk, tengok pula suami tertelap dekat sofa. Isteri tengok, ya Allah, seburuk-buruk makhluk, ada masalah. Kenalah elok. Macam mana orang lelaki nak orang perempuan tu elok, macam tu juga orang perempuan nak orang lelaki elok. Betul tak orang perempuan? Kan? Ya. Tu sebab kadang-kadang orang lelaki ni dia orang lelaki ni kasih sayang dia banyak, melimpah ruah. Kadang tak tahu ke mana lagi nak dihalakan kasih sayang dia. Kalau orang perempuan tak jaga betul-betul, jangan main-main. Saham nak pula JK Masjid. Jangan main-main. Betul. Bila lalu je, Assalamualaikum Bang Haji. Abang Haji pun berhenti. Macam mana tentang bantuan hari tu? Okey. Alhamdulillah, kalau tak sebab Abang Haji tolong. Saya jalankan tugas saya saja. Kalau ada apa-apa masalah, WhatsApp saya. Nombor ada, ambil nombor. Jangan main-main tau. Pengurusi masjid ni nampak baju putih. Contoh. Betul, jaga elok-elok. Orang lelaki lagi tua, lagi tinggi saham dia. Hari tu orang tu kahwin, anak dara umur 35 tahun, anak dara belum kahwin, suaminya 85 tahun. Dia suap makan ke isterinya, bang, tu telinga tu. Dia ambil sudut tu, sini bang, sini bang, sini. Tapi kenapa dia pilih yang macam tu? Sebab lagi tua, lagi mahal harga dia. Bukan saya nak cakap, nak takut-takutkan. Dah ada suami, jaga baik-baik. Saya ceramah berapa tu, yang untuk ibu-ibu tunggal Suruh Negeri Sarawak. Ya Allah, dia kejar saya sampai kereta. Tarik-tarik baju. Ya Allah, Samsul depan.
Jangan main. Itulah hati-hati. Kemudian yang keenam, bersikap rendah hati. Jangan kita bangga diri, jangan sombong. Bukan semua orang senang macam kita, bukan semua orang cukup macam kita, kan? Maka kita tanamkan dalam hati kita rendah hati, jauh sifat sombong dan ingin membantu orang lain. Masuk yang ketujuh, selalu memberi, selalu bersedekah, selalu bantu orang. Salah satu cara AJK Masjid nak memberi pada semua, dia jemput Samsul Debat hari ini. Betul? Bukan senang nak dapat penceramah top 5 Malaysia ni. Contoh. Dia betul jadualnya penuh. Malam tadi siapa yang pergi malam tadi? Saya di masjid tu, Masjid Abiyat tu. Saya ajak Syiro, Angah Raja Lawak dengan Ustaz Azmi malam tadi. Ramai. Tu sebabnya risau datang pula kampung. Jadi malam tadi ramai orang Tanjung Parang tak datang. Dia kata apa? Kami besok dia datang sini pula. Dia kata, bayarnya pun bukan murah. Tak adalah, saja aja. Tapi betul. Maknanya usaha tu salah satu cara AJK Masjid nak beri sumbangan pada semua. Nampak tak? Tu sebabnya kita kena selalu memberi. Kalau orang tu datang, tanyalah Samsul Debat suka makan apa. Sumbangkan makanan. Samsul Debat dia suka mi kolok. Mi kolok mana yang dia selalu makan? Dekat sebelah Masjid Narul Hana tu, dekat Kampung Patingan. Tu tempat tu dia selalu makan. Sebab selalu tak ramai orang. Sebab apa orang tak sibuk ambil gambar. Sini ambil gambar, tak boleh tegak tangan. Lepas tu laksa Sarawak Pattaya. Terbayang. Contohlah. Tanya, jangan asyik ikut selera pengurusi masjid aja. Contoh. Saja je. Tapi saya syukur. Contohlah tiba-tiba satu hari pengurusi masjid di kawasan masjid buat program gotong royong perdana. Jangan asyik marah. Kenapalah makanan tak sedap lah itu. Cuba kita pula. Tuan Imam, saya ingat saya nak sumbangkan mihun goreng jantan. Mihun goreng jantan. Apa maksud jantan? Ada telur. Contoh. Bagilah. Jadi mana kata AJK Masjid betul ke ni? Jadi AJK Masjid dapat kurangkan kos dan orang luar yang bagi itu dapat pula pahala menyumbang. Nampak tak? Lepas tu ada pula, saya ingat saya nak tambah barang lah, saya nak sumbangkan barangan dekat masjid. Apa barang yang tak ada lagi? Dia bagi peti ais 5 pintu. Boleh simpan barang-barang beku. Nampak contoh lah. Maknanya macam-macam lah yang kita boleh buat. Kita kadang fikir sedekah ni mesti bagi duit dalam tabung je. Tak semestinya. Dan kita tak mampu bagi. Kita datang awal, kita tolong kemas. Itu pun satu bentuk sumbangan. Memberi. Kemudian hindari permusuhan. Jangan bermusuh antara satu dengan yang lain. Kan Allah berfirman dalam surah Al-Fussilat ayat 34 bermaksud tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik sehingga orang yang ada permusuhan di antaramu dan dia seolah telah menjadi teman yang setia. Damai kan. Ada orang tu bergaduh dulu langsung tak boleh baik, tapi akhirnya dia berdamai. Contohnya antara madu dengan madu. Kan? Cukup-cukuplah bergaduh kan? Dah kahwin dah pun. Janganlah suruh menceraikan dia. Jangan, berdosa. Faham ya? Tak boleh lama-lama ke situ, orang marah. Jadi, dan terakhir sekali, simpan 5 perkara dalam hidup kita. InsyaAllah kita bahagia dunia akhirat. Sabar, syukur, tawakal, redha, dan ikhlas. Ada 5 ni bahagia dunia akhirat. Sabar, syukur, tawakal, serah pada Allah, redha, terima apa juga yang Tuhan uji kita, dan yang kelima ikhlas. Ikhlas ni contoh, kita datang hari ni kita tak agak apa-apa pun, ikhlas. Kita ikhlas dengar ceramah, kita ikhlas datang kuliah ilmu,
Serahlah pada Allah nak bagi yang terbaik untuk kita. Rupa-rupanya balik dapat rezeki. Contohnya kita tolong orang, kita tak minta pembalasan duit, kita tolong orang ni, tolong, rupanya Allah balas, anak kita pula ada orang lain yang baik tolong anak kita. Contoh. Ya, jadi mudah-mudahan dengan cara itu kita akan berbahagia di dunia dan di akhirat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-20, Allah Ta'ala beritahu, barang siapa yang menginginkan keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungan itu baginya. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, dan tak akan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Saya ulang balik. Siapa kejar keuntungan akhirat, Allah tambahkan keuntungannya itu, maknanya dunia pun dapat. Tapi siapa yang kejar dunia semata-mata, Tuhan akan bagi sebahagian saja, tapi takkan ada satu bahagian pun untuk kita di akhirat kelak. Itu yang penting. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mudah-mudahan berbahagia di dunia dan di akhirat. Rasanya cukup sekadar itu. Saya ucapkan terima kasih atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa.